Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu peranan mujaddid di akhir zaman. Peranan mujaddid di akhir zaman sebelum zahirnya Imamul Mahdi itu adalah satu peranan yang sangat besar, yang sangat global, yang secara langsung mempunyai kesinambungan dengan Imamul Mahdi. Jadi sebelum kezahiran Imamul Mahdi, maka akan zahir seorang mujaddid, iaitu putra Bani Tamim, yang bukan sahaja memperkatakan kebenaran, tetapi menzahirkannya, memperjuangkannya dalam realiti kehidupan. Jadi kalau kita nak menilai seseorang itu mujaddid yang benar-benar global, yang benar-benar menepati ciri-ciri mujaddid, maka bandingkanlah dengan apa yang akan saya perkatakan ini, insya-Allah. Menzahirkan kebenaran dalam realiti kehidupan itu artinya berjuang, berusaha, berhabis-habisan untuk mewujudkan sistem kehidupan yang berlandaskan kepada Islam. Maka di antara sistem yang telah dibangunkan oleh mujaddid, iaitu putra Bani Tamim sehingga hari ini, yang pertama, iaitu sistem kepercayaan, akidah dalam diri pengikut-pengikutnya, yang mana bukan sekadar tahu dan percaya tentang Tuhan, tapi dapat merasakan peranan Tuhan dalam kehidupan. Peranan Tuhan itu dapat dirasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dirasakan benar-benar kekuasaan Tuhan, keagungan Tuhan, maha baiknya Tuhan, zat yang maha sempurna lagi maha adil. Bukan sekadar itu, tetapi pengikut-pengikut kepada Fatah At-Tamim ini benar-benar diajar untuk menjauhkan daripada syirik-syirik, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Yang kedua, peranan mujaddid iaitu Fatah At-Tamimi, iaitu melahirkan sistem ibadah untuk mendapatkan rasa kehambaan dan rasa bertuhan, sehingga buahnya iaitu akhlak, yakni buah daripada ibadah, hasil daripada ibadah yang berasaskan kepada iman, yang berasaskan kepada cinta dan takutkan Tuhan, itu membuahkan akhlak dalam kehidupan. Dan di akhir zaman ini, tentera-tentera Al-Mahdi, pengikut-pengikut Fatah At-Tamimi, terdiri daripada ikhwan dan asaib, yang mana akhlak mereka itu adalah sebagaimana akhlak Nabi SAW. Lebih dahsyat daripada itu, mujaddid di akhir zaman, putra Bani Tamim, berjaya untuk mengadakan satu sistem keluarga besar dan kecil, iaitu poligami, yang mana anggota-anggotanya sangat membesarkan Tuhan dan berkasih sayang, bahagia dan harmoni. Masing-masing berusaha bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsu. Kerana nafsulah di antara asbab yang besar mengapa terhalangnya suami untuk bernikah atau berkahwin lebih daripada seorang. Kerana itu kita lihat di akhir zaman ni, bagaimana isteri-isteri yang sanggup melaksanakan ibadah, contohnya bangun malam, selawat, zikir, sembahyang sunat duha, puasa sunat, tetapi begitu payah, begitu sukar untuk membenarkan suaminya berkahwin lain. Peranan mujaddid lagi iaitu membentuk satu sistem pendidikan untuk kanak-kanak, untuk remaja, dewasa, sehinggalah ke peringkat yang tua atau senior, yang semuanya ini membawa manusia kepada kenal, cinta dan takutkan Tuhan. Jamaah Fatah At-Tamimi atau mujaddid ini, yang sebenar-benar mujaddid ini, melahirkan satu sistem kewangan tanpa riba dan tanpa tipu daya. Oleh kerana ianya mendapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keberkatan
Sehingga itulah kita dapat melihat bagaimana jamaah ini telah berjaya untuk bergelanggang di persada dunia, iaitu sekira-kira 18 buah negara di dunia ini. Sistem ekonomi yang diperjuangkan, yang dilagang oleh Mujaddid ini sangat membela, sangat bermoral dan beretika, tidak menindas, bahkan bertujuan untuk berkhidmat kepada manusia. Manakala sistem kebudayaan yang mendidik, menghiburkan serta mampu menjuburkan jiwa manusia dengan fitrah, rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Ini bermakna seorang mujaddid itu tidak memperjuangkan Islam dalam bentuk serpihan atau skop yang kecil, tetapi peranannya sangatlah menyeluruh. Bukan sekadar satu negara, tetapi bergelanggang, meluas ke seluruh dunia. Dan Islam yang diperjuangkan itu adalah Islam yang praktikal, yang sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Sistem dakwah, penerangan, mengajak manusia kepada Islam, iaitu untuk membesarkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, masalah ujian yang datang itu adalah sebagai hiburan, sebagai berita busra bagi orang-orang mukmin. Hanya orang-orang yang fasik, orang yang iman yang nipis imannya, maka apabila datang ujian dan datangnya bala, maka mereka akan menanggapinya sebagai sesuatu yang negatif atau yang tidak baik. Tetapi untuk pengetahuan kita sesungguhnya, setiap apa yang ditakdirkan, yang ditimpakan ke atas kita, yang berbentuk ujian sebenarnya itu adalah untuk penghapusan dosa, untuk meningkatkan darjat kita. Kalau begitu artinya ia adalah suatu yang baik, kerana setiap suatu takdir itu semuanya mengandungi hikmah yang besar, yang baik untuk diri kita. Jamaah kebenaran yang diperjuangkan oleh Fatah Tami juga mempunyai satu sistem perhubungan antarabangsa tanpa sempadan atau borderless, bukan sebagaimana parti politik, di mana perhubungan antarabangsa itu dapat mengikat, menyatukan hati-hati manusia kepada Allah serta kasih sayang sesama manusia. Kerana itulah Nabi SAW menyebut, tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu kasih orang lain, saudara kamu, masyarakat kamu, penduduk satu negara, bahkan hubungan Islam di seluruh dunia ini mempunyai satu hubungan yang tulus, yang ikhlas, yang murni. Dan inilah sebenarnya satu tuntutan yang sepatutnya kita ada dan kita perjuangkan. Sistem kebajikan Islam yang dilagang oleh Fatah Tami ini sangatlah membela lahir dan batin manusia ini, di mana yang dikatakan lahir atau fizikal itu dapat mengatasi masalah ataupun penderitaan ataupun masalah zahir, seumpama hal yang berkaitan dengan nafkah hidup, yang berkaitan dengan kenderaan, yang berkaitan dengan rumah, atau apa sahaja kesusahan bagi satu-satu individu atau keluarga. Dan yang lebih daripada itu, kebajikan yang diberi kepada umat Islam adalah berbentuk tauhid, iaitu memberikan Allah, memberikan Tuhan kepada manusia. Dalam arti kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai aset. Apabila kita faham tentang peranan Tuhan, maka kita akan selalu merujuk, meminta, mengadu, berdoa untuk mendapat bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila manusia benar-benar telah faham, maka dia akan merasakan satu kekuatan yang luar biasa, kerana ia bergantung kepada suatu zat yang maha sempurna, yang mempunyai segala-galanya. Sistem perjuangan jamaah kebenaran yang dipimpin oleh Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim ini, perjuangannya adalah lunak,
lemah lembut, berhikmah serta menunjukkan contoh tauladan yang baik. Ini bermakna jamaah kebenaran itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang sempurna, ciri-ciri yang baik sebagaimana jamaah Nabi Muhammad SAW. Walaupun buat masa ini belum lagi mencapai SOP sebagaimana yang dikehendaki, tetapi matlamat mereka sudah jelas, pendekatan mereka telah jelas, sistem mereka telah jelas. InsyaAllah, maka dengan berkat dan karamah putra Bani Tamim dalam masa yang terdekat insyaAllah ini, insyaAllah maka akan terbentuklah iaitu ahli-ahli yang benar-benar dapat berdisiplin, benar-benar dapat berakhlak sebagaimana akhlak Nabi SAW. Jamaah kebenaran juga mempunyai sistem sosial yang tidak ada kepentingan diri. Yang mereka ini berdakwah, mempunyai hubungan ekonomi umpamanya, bukan mengajak manusia kepada diri mereka, tetapi mengutamakan orang lain lebih daripada sendiri, mengajak orang lain sama-sama untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk membantu orang lain, menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Sistem kasih sayang dan perpaduan yang benar-benar yang diperjuangkan oleh Fatah Tamimi ini, sehingga kan kita dapat melihat bahawa ahli dalam jemaah kebenaran ini merasakan sesama mereka adalah adik-beradik dari satu ibu dan ayah. Kerana itulah tidak menghairankan apabila hasil perjuangan Fatah Tamimi sudah ramai orang yang sebenarnya masuk Islam, iaitu antaranya dari Sabah, Thailand, China, Uzbekistan, Filipina dan lain-lain. Dan yang terakhir suka saya menyebutkan bahawa perjuangan jemaah kebenaran ini yang dipimpin oleh seorang mujaddid, iaitu manusia yang paling bertakwa di zamannya, di mana perjuangan mereka ini tidak dapat dihalang oleh penentangnya. Walaupun pada zahirnya kelihatan jemaah mereka disekat, dihalang, tetapi sebenarnya jemaah mereka tidak dapat dimusnahkan oleh musuh-musuhnya. Ini terbukti di mana jemaah kebenaran yang dipimpin oleh Fatah Tamimi beberapa kali ditentang oleh musuh-musuhnya yang mahu menghancurkan jemaah. Tetapi akhirnya usaha-usaha mereka lah yang hancur. Konon-kononnya ada juga di antara mereka yang berhasrat untuk membangunkan jemaah baru yang lain, tetapi mereka gagal. Bahkan sesama mereka berpecah belah. Suatu ketika dulu, kalau kita ingat, bahawa jemaah kebenaran dipimpin oleh Fatah Tamimi kelihatan sudah dihancurkan dan dihukum. Namun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menolongnya. Di mana buktinya Fatah Tamimi dapat melepasi semua halangan dan akhirnya perjuangannya dapat bangun semula dengan lebih gagah, lebih global, boleh berkembang sampai keluar negara. Dan dalam masa yang sama, para penentang yang cuba menghalang perjuangan Fatah Tamimi itu tidak mampu untuk membangunkan apa-apa. Demikianlah bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tetap berlaku sama ada dihalang ataupun tidak. Dan sebagai mengakhiri kuliah saya pada malam ini, saya ingin mengulas sedikit dari sudut akidah apa yang diperjuangkan oleh putra Bani Tamim, di mana sebagai seorang mujaddid, beliau telah berjaya berusaha menghidupkan rasa bertuhan dalam dirinya dan hati para pengikutnya. Manusia selama ini yang hanya tahu Allah itu ada, tetapi tidak dapat merasakan peranan dan kerja Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan rasa bertuhan yang hidup dalam diri kita sebagai manusia ini menjadi enjin sebenarnya untuk beribadah, bekerja, hidup dan mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasa cinta pada Tuhan itu sebenarnya menjadi pendorong untuk beramal. Rasa takut pada Tuhan menjadi benteng dari berbuat maksiat. Sebab itu kalau kita nak menilai pemimpin kebenaran sekarang ini, carilah pemimpin yang pertama-tamanya sangat memperjuangkan Allah SWT, sangat mempromosikan Tuhan dan membesarkan Tuhan dalam kehidupannya. Di sudut ibadah, Putra Bani Tamim sangat memperlihatkan sensitivitinya terhadap Tuhan, di mana beliau istiqamah seumur hidupnya sekitar paling kurang 15 minit awal atau setengah jam menunggu-nunggu masuk waktu solat. Di mana Putra Bani Tamim bagi dirinya sembahyang malam tidak ditinggalkan. Fata Tamimi menanamkan rasa bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesai sembahyang atau selesai membuat lain-lain ibadah dan pekerjaan. Putra Bani Tamim menghidupkan roh ibadah hingga orang berpuasa kerana hendak mendidik nafsu, orang berzakat bertujuan untuk mensucikan diri, dan orang naik haji terasa benar-benar menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, perjuangan kebenaran itu adalah satu perjuangan untuk menghayati semua ruang lingkup kehidupan ini menjadi satu perjuangan atau kehidupan yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya menjadi matlamat mereka. Di sudut akhlak, sudah ramai sebenarnya yang memuji akhlak Fata Tamimi, yang membawa sistem akhlak yang dilihat sangat indah, umpama bunga-bunga yang sedang berkembang di taman. Kasih sayangnya sangat ketara kepada semua manusia, tidak kira umur atau peringkat kehidupan mereka. Dan kasih sayang itu adalah misi utama perjuangannya. Dakwahnya sangat beretika, sangat berakhlak, membawa kasih sayang. Dan perlu kita ketahui bahawa Putra Bani Tamim, jamaah kebenaran yang ada di Malaysia ini, pemimpinnya adalah merupakan manusia yang paling sabar menghadapi semua ujian getah dalam perjuangannya. Sejak tahun 1998 hingga hari ini, di mana beliau dituduh sesat, ditinggalkan pengikut yang kemudian menentangnya, terpisah dengan jamaah di luar negara, terus-menerus di bawah tahanan ISA, jemaahnya dihancurkan dan beliau mendapat ujian sakit. Semua ujian ini telah menjadikan pemimpinnya, iaitu Putra Bani Tamim dan jemaahnya, antara hidup dan mati. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat berkuasa, yang sangat pengasih, sangat penyayang, memberinya kekuatan dan kesabaran untuk menempuh segala ujian pahit itu. Dan sebenar-benarnya dia dapat melepasinya satu persatu. Dan hasilnya, peribadinya, kepimpinannya, didikannya sangat memberi kesan kepada hati-hati manusia, kerana beliau telah mengamalkan dan mempraktikkan lebih dahulu semua minda yang dibawanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hasil daripada perkongsian ini, mudah-mudahan kita diberi hidayah, kita diberi taufik untuk buka mata kita, untuk buka mata hati kita, sehingga kita dapat melihat kebenaran itu. Marilah kita sama-sama, sebelum terlambat, sebelum menyesal, berusaha untuk membaiki diri kita, untuk sama-sama memberi saham kepada perjuangan kebenaran di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini akan menyebabkan tuan-puan semua tidak ragu-ragu lagi dengan jamaah kebenaran yang diperjuangkan oleh Fata Tamimi yang ada di Malaysia ini. Sekian, ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.